Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aiman Syafiq bin Zainal Arifin bersama ahli kumpulan saya akan menerangkan bahaya dan risiko yang terdapat di dalam gua serta langkah-langkah keselamatan yang wajib dipatuhi semasa berada di dalam gua. Gua adalah terowong semula jadi yang terbentuk ke dalam bukit atau gunung yang disebabkan oleh hakisan air atau angin. Keadaan gua yang sejuk, gelap, dihuni oleh kelawar tidak kurang juga dengan tumbuhan melata turut menonjolkan pembentukan stalactite dan stalagmite umpama kristal. Setiap gua mempunyai struktur dan ciri-ciri yang unik, antaranya ialah landscape, kepelbagaian struktur geologi, batuan dan mineral. Namun begitu, kemalangan yang tidak diingini juga boleh berlaku di dalam gua. Mari kenal pasti bahaya dan risiko yang ada di dalam gua yang akan diterangkan oleh ahli kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imanul Aina binti Muhammad Hatta. Dan sebelum kita mengetahui langkah keselamatan yang perlu dipraktikkan sebelum memasuki ke dalam gua, kita perlu mengenal pasti bahaya-bahaya yang berkemungkinan terdapat di dalam gua tersebut. Sebelum itu, bahaya yang bermaksud sesuatu yang boleh mendatangkan bencana ataupun kecelakaan kepada diri kita sendiri maupun keadaan sekeliling kita terbagi kepada 5 bahagian secara umumnya, iaitu bahaya dari segi fizikal, biologikal, kimia, ergonomik dan juga psikososial. Jenis bahaya yang boleh didapati di dalam gua adalah jenis ergonomik kerana ianya melibatkan situasi dan keadaan sekeliling yang kesannya adalah pada individu itu sendiri. Antara bahaya yang boleh didapati di dalam gua ialah permukaan gua yang tidak sekata disebabkan penghasilannya yang secara semula jadi dan juga permukaan yang licin terutama ketika hari hujan. Seterusnya, suhu di dalam gua juga merupakan satu bahaya kepada individu yang tidak berpengalaman kerana suhu di dalam gua semestinya tidak menyerupai suhu harian kita. Di samping itu, banjir secara mengejut juga boleh berlaku kerana kebanyakan gua yang mempunyai sumber air yang mengalir di dalamnya, dan jika ditambahkan dengan cuaca hujan, paras air boleh meningkat tanpa kita sedar. Akhir sekali, keletihan fizikal semestinya akan berlaku semasa melakukan aktiviti di dalam gua kerana kita akan menggunakan tenaga kita sepenuhnya sepanjang berada di dalam gua. Jadi, apakah langkah-langkah keselamatan yang boleh kita praktikkan bagi mengatasi bahaya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alfa Aina binti Muhammad Fadzil. Bahagian saya adalah tentang menjaga keselamatan serta kesihatan ketika aktiviti bergua. Jadi, apakah definisi keselamatan? Keselamatan ialah suatu keadaan yang terlindung daripada bahaya, risiko maupun kecederaan. Apa pula definisi kesihatan? Kesihatan ialah keadaan tubuh badan yang tidak mengalami sebarang kesakitan maupun masalah. Dalam melakukan aktiviti bergua, dua perkara ini amat dititik beratkan dalam mengelakkan kita daripada membahayakan diri sendiri. Antara perkara yang perlu diberikan perhatian adalah selain daripada melengkapkan diri dengan peralatan asas, kita juga dilarang pergi ke gua sendirian. Ini kerana risiko untuk cedera dan sesat adalah tinggi dan sekiranya berlaku kecemasan, tiada sesiapa untuk membantu atau menuju keluar dari gua untuk mendapatkan bantuan. Maka, disarankan untuk mempunyai 4 atau 5 orang dalam satu kumpulan agar perkara buruk ini dapat dielakkan. Selain itu, pakailah pakaian yang bersesuaian serta membawa pakaian lebih. Ini kerana persekitaran gua yang biasanya basah dan sejuk boleh mengganggu suhu badan kita dan menyebabkan hipotermia. Hipotermia ini berlaku disebabkan oleh pendedahan yang berpanjangan kepada suhu yang sangat sejuk di mana badan akan mula kehilangan haba lebih cepat daripada yang dihasilkan. Seterusnya, digalakkan menggunakan teknik 3 titik hubungan. Contohnya, kedua belah tapak tangan dan punggung digunakan bagi menghasilkan sedikit geseran ketika menggelongsor, ataupun kedua belah tapak kaki dan satu tapak tangan diletakkan di dinding bagi mengekalkan keseimbangan badan.
Hal ini boleh mengurangkan risiko untuk tergelincir atau terjatuh yang disebabkan oleh ketidakseimbangan struktur di dalam gua. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kita teruskan lagi dengan bahagian yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira Atika akan menerangkan tentang risiko semasa memasuki gua dan juga kesan jika kita tidak menjaga keselamatan. Seperti yang kita tahu, gua adalah satu tempat yang licin, tajam, cerun dan gelap. Akan tetapi, aktiviti memasuki gua ini bukanlah aktiviti yang berbahaya. Cumanya, akan ada satu situasi tertentu yang boleh menyebabkan ia sangat berisiko buat para pendaki. Oleh itu, berbagai risiko yang boleh terjadi kepada para pendaki, contohnya hipotermia, jatuh, keletihan fizikal, sesat dan kecederaan yang serius sehingga boleh menyebabkan kematian. Oleh yang demikian, para pendaki yang ingin memasuki gua, anda dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan cara yang pertama, tidak memijak permukaan batu yang tidak stabil, licin dan retak, dan yang kedua, sentiasa berwaspada dengan sebarang objek yang berkemungkinan jatuh semasa mendaki. Yang ketiga, memakai pakaian yang sesuai dan selesa, dan yang keempat, memakai dan membawa peralatan keselamatan seperti topi keleda, lampu suluh, makanan dan minuman, dan whistle. Dan yang terakhir, membawa peralatan kecemasan jika berlaku sebarang kecederaan. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada Alisa Airin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Alisa Airin binti Mazlan akan berceritakan tentang pengalaman saya sendiri semasa memasuki gua dan beberapa jenis bahaya yang dapat saya kenal pasti semasa berada di dalam gua. Pada permulaan saya memasuki gua tersebut, bahaya pertama yang saya nampak ialah permukaan tangga yang basah dan licin. Hal ini sangat membahayakan keselamatan pelancong. Perkara ini membuatkan saya untuk lebih berhati-hati semasa berjalan di dalam gua. Saya juga membuat persediaan awal dengan memakai kasut sukan atau kasut yang sesuai agar tidak tergelincir di dalam gua. Seterusnya, bahaya kedua yang dapat saya kenal pasti ialah keadaan di dalam gua yang gelap dan menyukarkan perjalanan saya. Hal ini juga sangat bahaya kerana boleh membuatkan saya dan pelancong-pelancong lain tersadung semasa berjalan di dalam gua. Namun, perkara tersebut dapat ditangani oleh saya dengan memakai lampu kepala semasa berada di dalam gua. Akhir sekali, keadaan siling gua yang rendah dan dipenuhi dengan stalaktit dan stalagmit yang tajam sangat berbahaya kerana boleh menyebabkan kepala terhantuk. Namun, dengan topi keleda keselamatan yang disediakan, perkara tersebut dapat dielakkan dan jika terhantuk pun, ianya tidak mencederakan para pelancong. Pihak pengurusan aktiviti tersebut juga sering mengingatkan saya dan kawan-kawan agar memakai alat keselamatan yang mencukupi sebelum melakukan aktiviti tersebut. Oleh itu, kita haruslah sentiasa berwaspada dan memakai alat-alat keselamatan agar dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini seperti kemalangan atau kecederaan daripada berlaku. Sekian, terima kasih.